Ke mana saya nak bentang paper ni tuan-tuan, penat jugalah. Pasal saya yang tak main forex, itu yang pertama. Saya tak pernah main forex, tak tahu forex tu bentang apa. Tapi tahulah kata kawan-kawan main kan. Cuma kita tak pernah tengok platform tersebut. Maka ketika nak buat paper ni, di Pulau Pinang kita ni tak ada lagi hukum berkenaan dengan forex. Hukum forex di Pulau Pinang tak ada warta dan tak ada lagi difatwakan forex tu harus ataupun haram di Pulau Pinang. Fatwa kebangsaan ada, fatwa negeri-negeri lain pun ada, banyak tuan-tuan. Di antaranya fatwa kebangsaan menyatakan bahawa forex itu haram. Fatwa kebangsaan menyatakan forex itu haram tahun 2012. Kemudian negeri Perlis juga menyatakan haram. Di luar negara, di antaranya Jordan menyatakan bahawa forex itu haram. Yang forex yang kita maksudkan haram ini adalah forex yang bersifat persendirian, yang individual. Bukan forex yang dekat money changer, bukan forex yang bank-bank, bukan dan sebagainya. Tak. Ni forex yang bersifat individual, yang duk melabuk seorang diri ni, individual lah. Tuan-tuan, maka bila saya duk kaji tuan-tuan, maka kita cari berapa hukum berkenaan dengan forex ni sebenarnya haruskah ataupun haram. Dan saya tanya juga beberapa orang yang duk main forex. Kita ambil number daripada kawan-kawan saya juga yang duk main forex ni. Minta number kat mereka, ada tak yang main forex ni ala-ala ustaz sikit. Kita nak tanya hukum mana yang mereka pegang bahawa forex ni hukumnya harus. Dapatlah 3 orang tuan-tuan, saya call. 2 orang, okeylah, ada asas. Tapi asas tu pun tak boleh pakailah, pasal pelaksanaan pada forex tak mencerminkan apa yang dilalui. Dan seorang lagi tuan-tuan saya call, yang ni tak boleh belah. Saya tanya dia, sebenarnya main forex ni pakai pegang kata harus, mai ambil daripada mana? Sebab sepengetahuan saya duk cari dalam fatwa kebangsaan haram. Banyak negeri-negeri yang kata haram. Jadi harus tu lagu mana boleh ambil? Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Dia kata, saya tengok ada ustaz main maka saya pegang harus. No tuan-tuan, ada ustaz main pegang harus. Itu saya pesan kat kawan-kawan saya yang asatizah ni, hampa baik-baik no. Hampa jangan duk masuklah produk-produk tak ketahuan. Lepas tengok kita main je, lepas pegang kata sebab ustaz main maka hukumnya harus tu. Oi, bahaya tuan-tuan lagu ni. Maka saya dengar, tak apalah, terima kasih lah. Saya tahu dah kata golongan je ni bahaya. Baik tuan-tuan, dengar baik-baik. Jadi sebenarnya forex ni harus ke haram? Mungkin daripada kalangan kita, saya harap tak main lah tuan-tuan. Tapi kalau main tu minta-minta tinggalkanlah tuan-tuan. Pasal telah diwartakan di Pulau Pinang kita dengan syar sirah yang sedemikian. Hukum perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individual secara lani melalui platform elektronik yang ada pada masa kini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak. Di Pulau Pinang telah meletakkan bahawa forex hukumnya haram. Haram tuan-tuan. Pasal apa haram? Ada beberapa sebab. Okey. ISROC, satu badan yang selalu buat kajian tentang perkara-perkara kontemporari ni tuan-tuan, sejak 2012 mereka dah buat satu kajian dan mereka telah buat satu garis panduan kepada forex untuk melaksanakan perkara tersebut agar forex ni boleh jadi patuh syariah. Mereka gariskan panduan. Maka saya dengar diskusi forex halal ataupun haram pada tahun 2022 yang dibuat oleh pihak JAKIM. Sampai tahun 2022 forex tak mampu nak melaksanakan perkara tersebut. Maka sehingga ke hari inilah, maka siapa yang masuk ke dalam itu, maka ia akan lembah kepada haram lah tuan-tuan. Yang pertama, pasal yang paling terbesar tak boleh nak buat jadi patuh syariah adalah kerana isu taqabud, iaitulah pertukaran mata wang. Pasal kalau kita tukar mata wang, kita sebut tuan-tuan, bila tukar mata wang ni adalah item ribawi. Bila tuan-tuan pergi money changer, kita nak tukar, dia ada satu syarat yang kena patuhi. Tuan-tuan nak tukar pound kepada USD ataupun ringgit Malaysia kepada rial, ringgit Malaysia kepada rupiah, maka syarat satu yang mesti kena patuhi, iaitulah kena bersifat lani, iaitulah pada majlis yang sama, tak boleh tangguh. Kalau kita pergi money changer, tu kena tukar, dia tak boleh kita ada tangguh, tak boleh ada penangguhan. Tak boleh kita letak dulu duit, kemudian kita pergi dulu shopping komplek mana-mana, patah balik mai, baru kita ambil balik duit dolar yang kita nak tukar. Tak boleh. Dia mesti bersifat lani. Bila kita tolak duit kita, kita ambil pound ataupun kita ambil dolar, maka sah transaksi tersebut. Pasal pada majlis yang sama.
Forex tidak berjaya melaksanakan hal yang demikian. Pasal pertukaran mata wang dia tidak terjadi pada taqabud, iaitu pada qabat, iaitu pada masa yang sama. Kita masuk USD nak tukar kepada pound. Itu satu isu lah. Pertukaran mata wang dia akan jadi ribawi bila tak jadi pada masa yang sama. And then kita tak miliki pound tu. Tuan-tuan, tak miliki pound tu. Nak tanya tuan-tuan, siapa yang biasa main lah, masuk forex kita tak akan miliki pound tu. Itu satu. Yang kedua, pound tu wujud ataupun tidak, wallahu ta'ala alam, ataupun hanya sekadar digital. Pasal kalau kita nak ambil pound tu tak boleh buat keluar. Kita boleh buat keluar pound tu dengan syarat tukar kembali kepada USD. Maka bila ambil USD balik, dapatlah duit daripada keuntungan, kita tukar dengan pound. Tapi masalahnya kita nak pound, pound tak boleh ambil. Nak pound kena tukar balik kepada USD. Maka itu juga satu benda fatal, itu juga benda yang kesalahan yang tidak boleh jadikan sebagai patuh syariah. Itu yang paling terbesar. Sampai sekarang tak boleh nak settle. Yang kedua, isu leverage. Tuan-tuan, leverage. Leverage ni masuk 10,000, tukar masuk 10,000, dia boleh up kepada 100,000, dia boleh up kepada 1 juta. Satu nisbah 10, satu nisbah 100, satu nisbah 1000 pun boleh. Maka bila ada leverage, tanda soal, duit yang kita jadi daripada 10,000 naik kepada 100,000, tu duit mana? Wujud tak wujud? Ataupun hanya sekadar dalam sistem? Bila dalam sistem, adakah itu dikira sebagai pinjaman dan sebagainya? Banyak timbul persoalan. Maka leverage tidak dikira sebagai patuh syariah, tuan-tuan. Pasal dia ada angka naik. Padahal modal kita 10,000 ya. Maka dia naik kepada 1,000, dia naik kepada 100, dia naik kepada 1,000 pun boleh. Satu nisbah 1,000. Maka ini isu dia. Tapi forex dia nak ikut patuh syariah sebagaimana yang diberikan oleh Isra', dia buat. Dalam forex dia boleh satu nisbah satu, bukan tak boleh, boleh. 10,000 kita labuk dengan angka 10,000. Boleh, ada dalam forex, tuan-tuan. Kira baguslah. Maksud kata adalah untuk jadikan dia sebagai patuh syariah. Cuma tak ada siapa yang melabuk lagu tu. Pasal siapa yang melabuk lagu tu confirm rugi. Tak akan untung. Confirm rugi, tuan-tuan. Cerita confirm tu. Pasal orang masuk dalam forex ni nak untung, mana nak rugi? Siapa nak rugi? Maka kalau nak masuk juga, dia mesti kena up angka dia, barulah dia dapat margin keuntungan yang tinggi ataupun yang setimpal, tuan-tuan. Tapi kalau masuk 10,000 confirm rugi. Kalau nisbah 10,000 confirm rugi. Maka tak jadi juga patuh syariah. Tapi kalau dia kekal satu-satu, insya-Allah boleh patuh syariah. Cuma isu leverage tak akan selesai. Baik. Yang ketiga, isu roll over interest. Yang mana kalau kita tangguh buy and sell pada hari yang berikutnya, tak tutup ke, tak buy ke, tak sell ke pada hari berikutnya, dia ada interest. Tapi forex dia buat satu konsep yang ada patuh syariah, tuan-tuan. Lepas pada Isra' tegur roll over interest, dia ada satu account yang tak ada roll over interest. Kau baguslah. Tapi ramai juga yang masih lagi mengamalkan, yang masih lagi roll over interest. Yang ketiga ni ada jawapan dah. Dan yang keempat antaranya lagi adalah maisir, perjudian. Perjudian ni besar lah, iaitulah main tekaan, tuan-tuan. Tengok ataupun sangkaan dan sebagainya yang akan mendatangkan keuntungan ataupun yang mendatangkan kerugian. Dan dalam fatwa yang lain meletakkan bahawa forex ni dia juga terlibat dengan gharar, benda yang jual beli tu tak jelas dan sebagainya. Itu di antara item lah, tuan-tuan. Sebab apa forex itu jadi haram? Maka di Pulau Pinang kekal dengan pendirian bahawa forex hukumnya adalah haram. Jelas, tuan-tuan. Tak payahlah duk pergi lawan lagi nak cari hukum yang harus. Bila kita tanya main mana harus, tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Yang kata asas harus ni segala benda semuanya harus. Itu ya jawapan dia. Memanglah asas semua harus. Tapi bila melibatkan ribawi, bila melibatkan maisi, bila melibatkan perjudian, maka dia tidak jadi harus kerana dia lemah kepada benda yang haram. Maka saya pun call lah kawan saya. Kawan saya juga lah, tuan-tuan. Bila kita dah buat keluar fatwa haram ni, kita tegur lah kawan. Ni Syah Sirah daripada Penang yang menyatakan forex hukumnya haram. Pesan lah sebagai kawan, tinggalkanlah. Pasal harta ni, dunia ni banyak lagi sumber yang boleh kita cari, maka tinggalkanlah. Apa jawapan dia? Dia kata pandangan kita berbeza. Suka hati dia, tuan-tuan. Pandangan kita berbeza. Bukan pandangan kita, pandangan daripada Jatuhkuasa Fatwa kot. Tak apalah, tuan-tuan. Kena buah tu sekali, saya tak kata apa dah lah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah, tuan-tuan. InsyaAllah doalah kat kawan-kawan saya ni. Penat, tuan-tuan, kadang-kadang ni bila dah rasa seronok dengan benda tu, tuan-tuan.
Biasalah benda haram ni memang seronok. Itu terang saya kata, no? Benda haram pun tak seronok, tuan-tuan. Semua benda haram seronok. Sebab itulah hidup kita di dunia sebagai ditaklifkan orang Islam, nak buat baik kena sabar, meninggalkan kemungkaran pun kena sabar. Pasal kemungkaran tu benda yang lazat, benda yang lazat. Maka benda yang lazat itulah yang sukar untuk orang yang nipis imannya untuk meninggalkannya. Benar-benar yang beriman dan bertobat kepada Allah, insya-Allah dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, habis selesai lah. Bila tahu kata forex tu haram, kemudian bagaimana zakat nak dikenakan ke atas wang forex? Maka zakat dikenakan ke atas wang pokok saja apabila memenuhi syarat-syarat zakat. Jadi bila nak kena bayar zakat, senang ya. Berapa yang kita labur, maka modal itu saja yang dikira zakat. Contoh kata tuan-tuan labur 30,000, 30,000. Untung sampai 100,000. Maksud kata untung 70,000 katakan contoh. 30,000 modal, 70,000 untung. Mai pejabat zakat kata saya nak bayar zakat, saya nak bayar daripada pelaburan forex sebanyak 100,000. Jadi bila kami dengar kata forex, kami akan kata modal awal berapa? Dia kata modal awal saya 30,000. Maka zakat akan kira takat 30,000 tu saja. Maka 30,000 darab dengan 2.5%. Tapi kalau takat 10,000 maka tak kena zakat. Pasal tak lebih daripada nisab RM21,650. Jadi atas pada RM21,650 baru kena zakat atas wang forex. Kita ambil takat modal ya. Pasal modal itu halal lagi baik. Pasal modal dia mungkin duit pencen ke duit apa ke kan tuan-tuan. Maka dia pakai daripada duit yang halal. Tapi 70,000 tu tak dikira zakat kerana bersumberkan daripada sumber yang haram. Jadi dia tanya balik, 70,000 ni saya nak buat apa? Dah kata zakat tak boleh daripada sumber yang haram. Maka 70,000 itu kenalah buat seperti mana dalam muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam bersidang pada 13 hingga 15 Februari 2012, iaitulah wang-wang yang haram tidak boleh kita ambil, melainkan berikan kepada fakir dan miskin. Jadi 70,000 tu bagilah fakir miskin, bagi kepada fakir dan miskin. Nak bagi seorang pun boleh jadi kaya terus tuan-tuan. Daripada fakir jadi kaya dapat 70,000. Ataupun bagi pada dua orang 35,000, 35,000. Maka kaya terus kawan tu, tak terima zakat dah apa tu. Pasal kaya 35,000. Ataupun bagilah beda ke berapa ramai pun. Agak payah bagi kepada Baitul Mal. Ataupun buat untuk kegunaan orang ramai seperti mana jalan raya, jambatan dan sebagainya. Maka ni kaedah untuk kita bersihkan daripada harta yang tidak baik.